Okay, nanti ada satu link. Nanti saya sharekan link. Nantilah, sekejap lagi share. Okay, sekarang saya nak masuk yang ini dulu. Okay, siapa ada 8. Okay. Okay, saya ulang sikit Okay, dalam bab ni. Okay, dalam bab ni. Okay, dalam bab ni, saya ulang lagi sikit. Sebab ada, siapa lagi yang baru? Daljit. Okay. Okay, dalam bab ni Daljit. Sebab you baru masuk kelas, saya ulang sikit. Okay, kita ada 3 jenis keadaan. Di mana keadaan kita nak mencari kecerunan. Okay. Dalam 3 keadaan, sama ada kecerunan tu positif, kat sini positif, negatif ataupun kecerunan sifar. Okay, ini kesinambungan daripada pembelajaran kita masa apa ni, tingkatan 4 Okay, sekarang ni kita kena tahu dululah kecerunan yang sebelum ni kita dapat, XY dia ni tak ada unit. XY tak ada unit, tapi kali ni XY dia ada unit. Tak kira lah unit apa, kilometer ke meter ke, tapi dia dah bagi tahu. Graf yang dia hadkan kat situ biasanya adalah berkenaan dengan jarak, jarak ataupun masa. Ataupun graf laju ataupun masa. Kecerunan masing-masing akan kalau macam ni kecerunan kalau graf dia jarak dan masa ni, kecerunan dia ni mewakili kecerunan ini adalah laju seragam sebab laju dia sama je kan. So kuantiti dia ni diwakili oleh apa tu, perubahan kuantiti pada paksi mencancang dan mengufuk. Ni dinamakan laju. Ni kecerunan bagi graf jarak masa diwakili oleh laju. Kalau dalam keadaan macam gini dia tak ada laju lah, dia tak bergerak lah kan. Tapi masa dia ni berjalan, tapi dia berehat. Kalau dia balik semula ni, kalau graf dia negatif, maksudnya dia balik semula ke tempat asal. Masih lagi laju seragam tapi kembali ke tempat asal. Kalau graf laju masa, graf laju masa, dia punya kecerunan dia ni, kalau yang ini dipanggil laju, kalau yang ini kecerunan dia ni, nampak tak saya punya ni? Saya fokus on ni kecerunan dia ni. Kecerunan dia ni diwakili oleh pecutan. Pecutan. Kemudian kalau dia dalam keadaan macam ni, dia mewakilinya pecutan. Semua yang kecerunan dia ni dalam keadaan ke kiri, ke kiri, maksudnya dia negatif lah. Kan kita belajar masa form 4 kan. Lepas tu kita ada keadaan di mana kita nak kira laju, ada keadaan kita nak kira pecutan, ada keadaan kita nak kira luas di bawah graf. Semalam kita masuk ni, kita belum masuk yang ini lagi. Hari ni kita nak masuk ni sikit, nak masuk ni. Semua sikit-sikit kita masuk. Tapi kita ulang banyak-banyak kali nanti. Tengok. Kita ada 3 graf jarak masa, graf laju masa, jarak masa, laju masa, kemudian graf pecutan masa. Biasanya graf pecutan masa ni kita nak cari luas dia ni mewakili laju. Luas dia ni. Kalau graf laju masa, luas dia ni mewakili jarak. Yang ini tak ada. Nanti saya terangkan sekali lagi. Siapa lagi? Masih lagi 8. Yang semalam saya bagi tu ni saya dah tanda dah ni. Siapa yang semalam tu saya dah tanda dah. Sekejap ni saya dah tanda dah. Betul lah. Saya nampak semalam tu saya nampak Dini. Dini saya dah nampak dulu dah. Dia betul dia buat dulu. Sebab apa tau? Tengok untuk soalan ni yang semalam tu. Untuk soalan ni.
Okay, betul lah. Okay, jarak kita ambil, bukan kita ambil satu kali jarak aja. Ni dikira sekali jarak. Okay, dia pergi saja tapi graf dia pergi dan balik. So jarak yang kita ambil adalah 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda kita ambil. Okay, 2 kali ganda. Yang semalam tu Okay. Apa lagi masuk? Masih lagi ni tak ramai orang ni. Ke dia orang minta link ni? Sekejap saya sendkan link. Sekejap Ni ramai kawan kamu tak masuk ni. Copy. Sekejap 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 nak panggil kawan-kawan kamu yang lain. Senyap je ni. Okay. Okay. Saya sambung. Okay, saya sambung. Okay, hari ni kita ulang sikit. Jangan tidur tau. Nanti saya tanya, kena respon. Kena type. Kalau saya tanya, kena type apa jawapan awak. Kalau malas nak type, awak sebut je. Okay, kejap Aduh. Kejap. Okay, nampak Okay. Okay, sekarang ni. Okay, ni siapa tadi tu? Siapa? Daljit kan? Okay, Daljit ada. Okay. Okay, so Daljit ada kat sini. Okay, tengok saya ulang semula sikit. Okay, graf jarak masa. Okay, graf jarak masa. Okay, graf ni menunjukkan sebuah bas dalam tempoh 10 jam. Okay, 10 jam ni adalah tempoh perjalanan dia. Okay, dari satu destinasi ni dia bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi. Lepas tu dia berhenti, kemudian dia balik semula dekat destinasi yang asal. Okay, cerita dia. Okay, sekarang kita kena fahamkan graf dia dulu. Okay, destinasi yang pertama dia nak pergi ni, okay, pergerakan dia ni, destinasi tujuan yang asal lah ni. Dia memerlukan masa 2 jam. Ni masa ni dia ambil 2 jam tau. Dia memerlukan masa 2 jam. Kemudian dia berhenti. Okay, dia berhenti, awak kena tolak lah. 6 tolak 2. So dia berhenti selama 4 jam. Okay. Lepas tu dia balik semula ke destinasi yang asal. Okay. Okay, boleh? Okay, dia balik semula ke destinasi asal. So sama juga berapa tempoh dia balik ke destinasi asal daripada tempat yang dia berhenti tadi tu, awak kena tolakkan. 10 tolak 6. So sama juga awak dapat 4. Sini 4, sini 4. Okay. 6 tolak 2, 4. Okay. 6 tolak 2, 4. 10 tolak 10 tolak 6, 4. Okay. So masing-masing 4. So keseluruhan perjalanan yang diambil adalah 10 jam. Okay. Tengok soalan dia. Soalan dia dekat sini, tempoh masa bas itu berhenti. Okay, tengok dia berhenti. So berhenti berapa masa? Jawapan kalau dia kata tempoh masa, awak tengok kat sini. So jawapan dia adalah, tengok tempoh masa kan, dia berhenti. Dia berhenti maksudnya dalam keadaan graf awak tak bergerak ni. Okay, kalau tak tahu apa-apa, type tanya. Okay ni, dia tak bergerak kan. So tempoh masa dia dekat sini adalah 4 jam. Mesti jawab dalam jam. Sebab dia minta tempoh masa. Okay, dalam jam. Kalau dia kata dalam minit, awak kena convert lah. Okay, sekarang yang kedua. Okay, laju bas itu dalam 4 jam terakhir. Ni, 4 jam terakhir. 4 jam terakhir ni yang inilah. Ni yang terakhir ni. So kalau ikutkan graf dia, bentuk dia macam ni. Okay. So ini 4 jam terakhir, kemudian jarak dia adalah 120. Okay, so dia minta laju kan? Laju. Okay, laju adalah jarak menegak ni, kita dah dapat ni 120. 120 kilometer per 4. Macam tu. Sama dengan berapa?
yang ini jam. Berapa dapat? 120. 120 okay, per 4. Siapa ni? Okay, 30. So 30 kilometer. Okay, betul. 30 kilometer per jam. Macam tu. Okay. So ini jawapan dia. Ni jawapan untuk B. Okay, yang ini pula purata laju. Okay, purata laju keseluruhan. Tengok, awak jangan ambil 120. Ni yang tadi tu. Okay, purata laju. Ini B. B. Purata laju. Okay, purata laju. Dan nama pun purata laju, maksudnya jumlah jarak lah ni. Jumlah jarak. Okay, berapa jumlah jarak awak? 120 tambah 120. Cepat kirakan untuk saya. Okay, jumlah perjalanan awak ni adalah 10. Berapa? Cepat. So 240 bahagi dengan 10. Okay, berapa? Ha, 20. Betul Syuying. 24. Okay Syuying, betul. So ini 24 apa? Tapi kena ingat tau, ada sesuatu kat situ tu, jangan lupa. Apa yang kena tulis tu? Selain daripada unit? Ni. Negatif. Ni negatif. Selain daripada unit, negatif tau. Sebab dia dalam keadaan kecurunan awak tu negatif. Negatif Ini jangan lupa tulis. Okay. Buat dia balik. Bila awak buat kalau awak buat 24, maksudnya awak menterjemahkan graf awak ni, dia pergi ke masih meneruskan perjalanan. Tapi kalau awak letak negatif, jadi dia tahu yang awak ni faham graf ni adalah dia dalam keadaan pulang ke tempat asal. So negatif awak tu menunjukkan dia pulang ke tempat asal. Betul Syijing. Okay. Okay, next. Okay, ini pula. Okay. Sama-sama. Tanya. Sekejap susah sikit pakai benda ni. Apa yang masuk lagi? Okay. Siapa ada 9 orang? Siapa 9? Siapa? Jervis. Okay, Jervis ni orang yang sama je hari-hari yang nak belajar. Okay. Nanti respon Jervis. Cikgu, kenapa negatif? Okay, kenapa negatif? Sebab dia adalah kecurunan dia negatif. Kata Daljit ni Daljit ni nota ni. Okay, ni nampak kecerunan dia negatif. So awak punya jawapan mesti letak negatif. Okay, kalau yang ini dia nyah pecutan. Jawapan awak mesti negatif. Okay, memang macam tu. Sebelum ni kita belajar form 4 pun, kalau awak angkat tangan kiri, awak punya jawapan mesti negatif. Kalau awak angkat tangan kanan, jawapan awak adalah positif kan. Masa kita belajar ni kesinambungan Daljit, kesinambungan kita belajar ni. Kecerunan. Okay, kecerunan. Okay, yang ini. Okay, ini pula tak apa Daljit, nanti tanya je. Okay, next. Tengok betul-betul. Ini sebab awak ada, kawan awak pun dapat juga manfaat yang sama. Okay, sekarang ni laju. Okay, ni laju. Laju Zara dalam 3 saat yang pertama. Okay, kita fahamkan dulu. Okay, Zarah ni dia kira jarak dia ni dalam meter. Okay, lepas tu masa dia dalam apa? Saat kan? Betul tak saat? Saat. Okay, saat. So dalam saat. Dalam saat Okay, sekarang awak kena faham. Zarah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebanyak sejauh 30 meter selama 3 saat. Kemudian Zarah tu tak bergerak.
Yang tak bergerak ni awak kena tahu. Berapa masa dia? Cepat. Berapa masa dia tak bergerak? Berapa Daljit? 7/3. Yang dia tak bergerak ni. Ini maksudnya Zara ni tak bergerak tau. Ini. Okay, lepas tu Zara tu dia meneruskan balik dia punya pergerakan dia. Okay, tadi dia bergerak sebanyak 30 meter. Lepas tu masa 30 meter dia pegun. Dia pegun. Pegun tu dia tak bergerak. Pegun. Pegun dia tak bergerak Lepas tu, sekejap ni kacau lah pula. Okay. Okay, lepas tu, hmm, okay. Lepas tu, saya sambung. Okay. Kemudian Zarah ni, kemudian Zarah ni dia kembali, bukan kembali, dia teruskan pergerakan dia. Tadi dia bergerak 30 meter. Lepas tu dia sambung lagi pergerakan dia. Berapa? Berapa dia sambung pergerakan dia ni? Okay, so awak kena kira lah berapa? 45 tolak 30. So 5 meter. Selama berapa? Selama berapa? Awak kena tolak lah. 10 tolak 3. Tolak 7. So awak akan dapat 3. Okay. Faham tak? Okay, kena fahamkan dulu ni cerita pasal graf ni kena fahamkan ni dulu ni. Kena fahamkan. Fahamkan. Fahamkan dulu. Okay, dah faham semua? Okay. Tengok betul kan ni? Betul kan ni 5? Pandai. 15. Tertinggal 1. Okay. Okay, next. Okay, sekarang soalan dia. Okay, soalan dia. Laju Zara itu dalam 3 saat yang pertama. Ni, dia minta laju tau. So, kalau dia minta laju, mesti jawapan awak dalam meter per saat. Okay, kalau dia minta tempoh, jawapan awak mesti dalam saat. Okay, ini lagi laju tapi dia berakhir. Masa berakhir, dia tak ada negatif kan? Kat sini dia tak ada negatif. So, masih lagi lah meter per saat. Okay, sekarang kita tengok betul-betul kita lukis. Okay, yang ini. Okay, yang pertama ni. Okay, ni graf awak macam ni. Segitiga awak macam ni. Okay, lepas tu tengok yang ini dia buat 3, yang ini 30. Okay, so laju awak, siapa nak jawab? Cepat. Laju sama dengan 30 bahagi 3. Okay. So dapat berapa? Okay, lepas tu ni A. Nanti cari. Okay, B. Ni cari jawapan dia. Okay, so jawapan awak mesti meter per saat sebab sini meter, sini saat. Okay, B pula. Tempoh masa berhenti. Yang ni. Okay, 7 tolak 3. Cari jawapan dia apa. Lepas tu bagi kat saya. C. Laju Zarah itu dalam 3 saat yang terakhir. Yang ini. 3 saat yang terakhir. Ni. Dia punya laju dia 3 saat terakhir. Okay, dia bergerak 15. Berapa laju dia? Cari. 15 per 3. Ya, jawapan awak. Sekejap. Okay. Lagi. Okay. Lagi. Yang ini 10. Betul Lejit. Yang ini 10. Yang ini? Betul Syuying. 4 saat. Yang ini? Okay, 5
5 meter per saat. Okey. Inilah saya nak. Saya taklah sorang-sorang mengajar. Okey. Sekejap nanti saya sharekan awak satu link. Sekejap Kurang laju masa. Tadi. Jarak masa. Nanti ada share, awak boleh tengoklah. Screen. Nanti saya share. Sekejap nanti lepas ni semua soalan-soalan nanti saya share kat sini je nanti. Ni saya bagi dekat awak. Nah. Okay. Nantilah buka. Saya tak tahu boleh buka ke tak nanti. Sebab saya tengah mengajar. Nanti awak buka. Kalau awak ada 2 komputer tak apa lah. Okay. Lepas tu kita masuk ni. Ni. Okay. Nanti ini awak buat saya masukkan dekat dalam link yang saya share tu. Ada satu folder tu nama dia tugasan. Awak buat. Ni saya paste kat situ. Awak paste lah jawapan awak dekat situ pun tak apa nanti. Ni. Okay. Ada saya bagi ni. Nanti link yang saya bagi tu awak buka. Ini tugasan. Awak try buat Nanti awak conteng kat sini pun tak apa. Awak paste jawapan dia dekat sini pun tak apa. Semua boleh. Kita share. Saya open share ni. Okay, lepas tu sekarang ni maksudnya ramai yang dah faham. Saya nak masuk ini. Bukan. Ni. Yang dalam keadaan dia dalam keadaan dia macam ni. Sekejap ni. Okay, dalam keadaan dia macam ni ni kita tak jumpa lagi kan. Okay. Tapi senang je sebenarnya. Nanti awak cari jawapan kita bincang-bincang je dulu. Okay. Sekarang ni ada dua situasi. Satu situasi tapi destinasi dia sama. Cuma satu pergi satu balik. Okay, ada 2 keadaan. Satu sebuah bas. Ni bas. Okay. Kena baca betul-betul lah soalan kat bawah ni. Okay. Yang ini adalah perjalanan bas. Ni bas ni. Okay. Yang begini. Okay. Satu lagi ini kereta. Dia bertemu dekat sini. Pada minit yang ke-40 pada jarak kalau bas ni jarak dia adalah 15. Tapi kalau daripada destinasi daripada destinasi B awak kena tolak. Dekat sini. Sekarang awak kena faham dululah. Bas ni dia bergerak selama 20 bas dulu kita fahamkan. Bas dulu. Bas ni dia bergerak, lepas tu dia berhenti. Okay. Lepas dia dah bergerak, dia berhenti. Okay, dia berhenti selama 20 minit. Okay. Lepas tu dia bergerak selama 20 minit. Pada jarak 15 kilometer. Wah. Okay. Lepas tu dia bergerak lagi ni. Dia bergerak. Okay. Baki pergerakan dia ni. Ini maksudnya dia dah sampai kan dekat tempat B ni. Okay.
So bagi perjalanan dia tadi ni 40 lah. 40 minit. Masa tu. Lepas tu baki perjalanan dia ni awak kena tolak lah. 75 tolak 15 ni. 75 sekejap. Hmm. Eh. Okay, 75 tolak 15. Tahu nak percaya ke tak ni. So awak akan dapat 60. So ini 60 lah. Okay, soalan dia. Soalan dia. Okay. Okay, nampak Okay, soalan dia cari jarak. Ni Ni dia minta awak cari jarak. Ni cari jarak. Boleh? Okay. Cari jarak. Ni jarak awak dalam apa? Dalam kilometer. Nampak? Tadi dalam minit. Ini dalam minit. Sorry. Sorry. Dulu tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. Ni. Bas mesti dalam minit berhenti. Berapa? So 40 tolak. Awak kena buat ni 40 tolak 20. Okay, sama dengan 20 minit. Okay. Yang kedua, B. Cari jarak dalam kilometer dari bandar B. Dia minta dari bandar B tau. Dari bandar B Ni dari bandar B. Okay. Apabila kedua-dua kenderaan tu bertemu. Tengok daripada bandar B. Bukan daripada sini tau. Daripada bandar B. Berapa? Tadi itulah yang kita buat. Okay. Tolak 15. Dapat 60. Okay. Tapi itulah kilometer. Okay. Kilometer Okay, ni minit, ini kilometer. Okay, C. C. Sekejap Aduh. C. Okay, C pula. Ni pula cari jarak. Cari purata laju. Tengok purata laju. Okay, purata laju apa? Bas. Okay, jangan ambil semua pula. Bas itu bagi keseluruhan ni. Keseluruhan. Maksudnya keseluruhan perjalanan dia lah. Okay, purata laju. Tapi dia nak dalam ni. Dia nak dalam jam. Okay, sekarang kita kena tahu dulu. Berapakah dia punya masa ni. Masa bas ni bergerak. Betul lah. Tempoh. Tempoh masa bas ni bergerak. Tengok tempoh dia. Kat sini tempoh bas. Tempoh dia adalah tempoh bas bergerak. Bergerak lah. Tempoh bas bukan bergerak lah. Perjalanan lah. Bukan bergerak. Tempoh perjalanan dia. Sebab ada juga dia tak bergerak kan. Ni tempoh perjalanan. Tempoh perjalanan bas. Okay, so tempoh dia 80. Tengok dari sini sampai sini. Tengok bas ni dia tak pergi balik tau.
dia cakap ini je keseluruhan. Ni je lah tempoh dia punya pergerakan. Dia tak ada kita tak tunjukkan graf balik, awak tak payah buat. So sekarang ni dalam minit. So kalau dalam jam berapa? 80 bahagi apa 20 minit? Okey. 20 minit. Tempoh perjalanan bas. 20 minit tau. Tempoh keseluruhan tau. Keseluruhan perjalanan bahagi dengan 60. Okay, 60. Ni 60 minit. Kita nak cari dia dalam jam. Hmm. Okay. Allahu Akbar. Ada pula lah ni. Bila pula? Berapa jawapan dia? Ada titik ke? Ada titik pula. Okey, 1.33 kan? So, jawapan awak kat sini 1.33 jam. 1.33 jam. Okay, so bolehlah awak jawab sini. So, jumlah pergerakan bas tu adalah 75 bahagi dengan 1.33 ni kilometer. Ini jam. Berapa? Salah. Cepat. Okay, 5. Sorry. 5, 6. Ada lagi tak? Daljit bagi dalam 2 titik lagi. 39. 5, 6. 3.39 kilometer per jam. Okay, ingat kalau dapat graf macam ni. Okay. Kiranya awak dah boleh buat dah okey lah. Kalau awak respon yang saya cakap tu dah kira okey lah. Okay, so saya masuk yang ini pula. Okay, saya fahamkan dulu. Mana sudah nota saya? Ni. Tadi semua jarak-jarak kan, jarak. Yang ini pula kita nak masuk graf laju masa. Ni. Graf laju masa. Ni. Okay. Ini kita buat sekarang ni graf laju masa pula. Okay. Tadi jarak kan. Sekarang laju masa. Okay. Laju masa ni tengok ni contoh contoh soalan Hamizah pada sebuah bas. Okay. Laju masa ni maksudnya dia dah ada laju. Dia dah ada kelajuan tertentu. Cuma dia tambahkan lagi dia punya pecutan tu, dia tambahkan lagi masa dia. Masa tu maksudnya dia dah ada laju. Awak pernah bawa kan? Pernah bawa kereta ataupun bawa motor ke dalam keadaan laju tertentu. Lepas tu awak nampak polis. Awak tekan minyak. Mula-mula awak bawa dalam keadaan berapa? 10 kilometer per jam. Je awak bawa kan. Awak dah tahu dah 10 kilometer. Tapi bila awak nampak ada polis sebab awak tak lesen, awak presskan minyak. Itu nama dia awak tambahkan lagi. Masa awak tu jadi dia lebih kurangkan lagi supaya awak cepat sampai ataupun lari daripada polis tu contoh tau. Tapi jangan lari pula. Okay. So sekarang ni dia punya laju ni lah. Okay, tengok cerita yang ini pula dia cerita pasal bas. Okay, bas ni dia bergerak tapi dia bergerak selama kalau kat sini 4 jam kan. Okay, 4 jam. Pergerakan dia ni tak memberi efek langsung. Okay, pergerakan dia langsung tidak memberi efek. Sebab apa? Sebab dia sama je, laju dia seragam je, 60 je. Dalam masa 4 jam dia bawa kereta, dia bawa bas, dia tidak menambahkan kelajuan dia. Okay, dia bawa 60 je. Mungkin ramai penumpang ataupun dia takut lah mana boleh laju-laju kan. Okay, lepas tu itu cerita dia kat sini. Okay, tapi dekat sini cerita dia setiap graf yang laju masa kita boleh tahu jarak dia.
Okay, cara dia kita kena tahulah luas dia. Okay, kita tahu luas dia. Okay, cara dia senang je. Macam awak guna istilah ni. Ni nota yang saya bagi ni. Awak kena tahu, kena hafal ni. Dia punya luas dia. Luas. Okay, ataupun kat sini pun ada juga ni. Kan. Sini ada tak? Tak pula. Sekejap. Oh, tak ada. Sekejap ni lah ni. Dia macam awak belajar apa? Luas kan? Luas segi 4, segi 3. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Inilah nota dia. Aduh. Macam ni. Okay, nanti saya masukkan kat dalam tu. Okay ni. So, luas segi 4 dia ni. Ni kan, luas dia ni. Okay, mewakili jarak. Kalau graf dia laju masa. Bukannya jarak masa tau. Jarak masa tak boleh. Sekarang ni kita nak cari jarak, kita kena tahu luas dia. Nak cari jarak, kita kena tahu luas dia. Macam tu. Ni semua ni. Okay. Tapi saya nak terangkan contoh laju masa dulu. Sebelum masuk kita nak cari jarak, kita kena mahir dulu graf yang laju masa. Okay. Ini saya punya fokus hari ini. Dan tidur tak nampak awak ni. Okay. Ni laju masa. Okay, graf laju masa. Okay. Graf laju masa. Okay. Laju yang diambil adalah meter. Okay, meter per saat. Okay, masa dia saat jugalah kat sini. Okay, apa yang laju ni, apa yang dia bergerak ni? Zarah. Berapa tempoh pergerakan dia? 12. Ni. 12. Dia dah ada laju dah. Laju dia punya perkiraan start daripada 4. Bukan start daripada kosong, start daripada 4. Okay, dia bergerak, lepas tu dah tak bergerak lagi. Bukan dah tak bergerak, bergerak. Tapi sama saja pergerakan dia. Okay. Lepas tu selepas 6 saat 6 saat ni laju dia semakin lama semakin berkurang dan berhenti. Ini berhentilah, dia dah tak ada laju dah. Berhentilah, dia tak bergerak. Okay. Sekarang ni awak kena faham dulu tau. Biasanya kalau saya dapat graf ni, saya akan faham, suruh budak-budak fahamkan dulu cerita pasal apa barulah boleh jawab. Kalau tak awak tak tahu ni apa. Okay. Nanti dia kira pula daripada kosong. Okay, sekarang cerita dia kadar perubahan laju zarah itu. Sekarang dia nak tahu kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dalam saat. Okay, ingat ini kena hati-hati. Bila disebut kadar, kadar perubahan laju, maksudnya awak dalam saat yang pertama, yang ini. Okay. Awak punya unit adalah ni lah, meter per saat. Ni saat awak ada 2 kali. Sebab sini dah ada saat kan? Bahagi lagi dengan saat ni, jadi 2 kali. So nama dia kat sini kadar perubahan laju. Tadi tu laju. Kalau laju, meter per saat. Bila dia kadar perubahan laju, dia pecut tau ni. Kadar perubahan laju ni, kata nama lain daripada kata nama lain bagi perkataan kadar perubahan laju sama juga dengan pecutan. Pecutan. Kadar nama lain perkataan kadar perubahan laju ni. Kadar perubahan laju, kadar perubahan laju sama dengan pecutan. Ni pecutan, dia pecut. Sebab itu nilai dia, unit dia akan dapat meter per saat. Saat 2 kali. Sekarang kita nak tahu kadar dia, sama jugalah. Kita kira dia punya segitiga dia. Kena tahulah. Ini jarak dia 24 tolak 4. So jarak dia ni 20. Yang ini
2 saat. Okay, so awak punya 20 meter per saat bahagi 2. Okay, so berapa awak jawab? Okay. B. Nanti jawab A. Okay. B. Dia minta tempoh masa Zara bergerak dengan laju seragam. Tempoh masa. Nanti jawab saya nak tahu awak tidur ke tak, awak kena respon apa yang saya minta. Tempoh masa laju seragam. So tempoh masa dia apa? Nanti 6 tolak 2. So dapatkan jawapan C. Jawab jawab. Saya tunggu tu jawapan awak. Iki dapat 4. Jawapan dia apa Iki? Okay. Syuying yang ini 10 meter per saat. Mana ni? Dini, awak tidur ke? Dini tak respon pun. Biasa dia pun respon juga. Dini jelis 6 tolak 2. Ini 4. 4 apa tu? Tempoh masa laju seragam. So 4. 4 apa 4? 4 apa? 4 saat. Okay, next. Ni pula kadar perubahan laju dalam 6 saat yang terakhir. Ni nyah pecutan ni kadar perubahan laju. Okay, yang ni ni dia panggil nyah pecutan tau. Ni nyah pecutan. Nyah pecutan. Awak punya jawapan mesti negatif. Sebab kalau tengok graf pun memang dalam apa tu dia ke kiri kan. So awak kena tahulah jarak dia 24 bahagi dengan ni 12 tolak 6. Sorry ni kat sini 24. Okay, kat sini 6. So 6 lah. Okay, ni kilo. Salah. Okay, meter per saat. Lepas tu yang ini saat. Okay, cari jawapan. Apa dia? Jawapan awak mesti macam ni. Negatif 24 Syuying. Sebab dia nyah. Jawapan awak mesti negatif. Betul je. Syuying jangan lupa negatif. Pattern. Okay, boleh. So, awak tak tidur lah. Okay, next. Ni graf laju masa laju masa kita belum masuk lagi tau jarak. Okay, ini pula. Okay. Masih lagi laju masa. Syuying betul. Okay, masih lagi satu laju masa. Okay, tengok. Zarah juga. Okay, dia bergerak. Tadi Zarah tu bergerak start daripada 4 kan? Ini start daripada kosong. Maksudnya dia tak ada, laju dia tak ada. Kemudian dia dah ada laju dan dia dah ada jarak. Okay, masih lagi tempoh dia saat. Okay. Okay, lepas tu. Nampak Okay, lepas tu sekarang ni laju. Okay, kadar perubahan laju dalam 4 saat yang pertama. Ni lah ni. Okay. Paling bagus awak lukis lah. Lepas tu 12 ni sedang 12, 4. So jawapan awak kadar perubahan sama dengan 12 per 4. So sini meter per saat. Nanti cari jawapan dia. Okay.
Okay, B. B. Perubahan laju zarah itu dalam 4 saat terakhir. Yang ini tak ada negatif. Sebab walaupun dia ada perkataan terakhir, tapi kena tengok graf. Dia masih lagi. Okay. So jarak dekat sini adalah 16 saat. Okay, so ni kena carilah berapa jarak dia. Yang ini 20 tolak 12. Okay, ni 20 tolak 12. Okay, yang ini 16. So berapa? Cari jawapan dia. Okay, ini 3 Daljit. Okay, Daljit 3 mesti jawapan dia yang ni kan. Okay, ini pula 8/16. Okay. Ini meter per saat. Okay, Daljit. Saat dia tu ada 2 kali Kalau awak punya jawapan tu Daljit, itu laju. Betul. Jadi macam tu. Daljit yang awak punya jawapan tu laju tau. Dia nak kadar perubahan. Macam pecutan dah tu. Okay. So ini berapa? Apa 0.5 saat Daljit? 0.5 tu saat. Jadi Daljit cari apa? 8/16. Memanglah 0.5 takkan pula saat. Dia kan nak kadar perubahan laju. Apa saat pula Daljit? Ni, dia bukannya nak cari masa tadi. Dia nak cari kadar perubahan laju. 0.5 meter per saat. Per saat. Ingat tau, kalau awak jawab awak tak letak unit ataupun awak tak letak unit yang betul, letak unit tapi salah, tersilap type, okey tak apa. Nanti dia memberi kesan lah. Dia memberi kesan kepada jawapan awak. Okey. Okey, yang ini buat sendiri tak boleh. Yang ini tak boleh buat sendiri. Saya tak tahu. Saya buat bimbing awak je, awak buat separuh. Okey, kita fahamkan dia dulu. Okey. Yang ini lain sikit tau. Okey, yang ini pula. Tengok dia ada T kat sini. Ni. Kat sini. Okey. So saya cerita nanti awak cuba buatlah. Okey. Okey, yang ini awak boleh buat kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu. Okey, nanti saya copy. Paste masuk dalam tu. Okey, 3 saat yang pertama. Ni lah ni. Ni ini. Okey, maksudnya nanti awak dalam kerja awak 21 tolak 5 bahagi dengan 3. So jawapan awak mesti dalam meter per saat. Okey, B. Okey, tempoh masa. Kalau dia minta tempoh masa, barulah dalam saat. Okey, bergerak dengan laju seragam. Ni laju seragam, nanti awak buat sendiri. 7 tolak 3. Okey, C. Yang C ni. Okey, yang C ni nanti, tengok nilai T. Cari nilai T. Jika kadar perubahan laju dalam tempoh dari 7 saat hingga T saat ialah ini. Maksudnya ni kan? Ni. Maksudnya, dia dah bagi tahu awak dah. Okay. Nyah pecutan dia, saya buat nyah pecutan Nyah pecutan dia adalah negatif. Okay, ni tahu. Tapi dia tak bagi tahu awak berapa dia punya saat. Dia tak bagi tahu awak berapa dia punya saat.
So awak kena carilah 21 bahagi dengan T tolak 7. Sama dengan negatif 7. Tentu. Okey. Boleh tak? Ni. Tengok. Nampak tak? So nanti awak akan dapat T. T awak 4. Macam mana? Ini cara dia. Nampak tak? Tada! Tada! Inilah T awak ni. 4. Nampak tak? Cara dia ada dekat sini Ni. Boleh? Betul. Jinji. Barulah dia muncul. Tapi ni. Ni tau 7 ni jawapan awak. Tengok. Tengok. Ni. T awak ni. Sekejap Betul ke T 4 ni? Betul ke ni T 4? Kan confuse dia. Sekejap. Saya semak Ni komputer yang buat ni. Ni komputer buat tau. Mari kita buat. Sekarang ni, ini kita yang buat. Tadi komputer buat 4 kan? Sekarang kita buat 21 sama dengan negatif 7 T tolak 7. Ni Ni. Negatif 7. So, ini awak akan dapat negatif 7T tolak 7. 21. Sekarang ni pindah sebelah dia jadi 21 tambah 7. Ini negatif 7T. So 28 dapat negatif 7T. Ini awak akan dapat berapa? Hmm. 28 bahagi dengan 7. Awak akan dapat negatif 4. Betul ke? Sebab ni tau. Sebab ada ni. Oh, saya terlupa lah. Ini positif. Aduh. Ini jadi negatif. Salah. Sekejap. Ni. Salah Ni kan negatif tolak kan? Ni kan tolak. So nanti dia jadi tambah lah. Ini dia jadi, sekejap. Betulkan. Ini pula. 21. So 21 tolak 7. Dapat negatif 7T. Lepas tu aduh. Sekejap tinggal lagi susahnya lah. Pakai rasa buat macam ni.
Dah tinggal lagi step 7 negatif 7T tambah 49 lah sayang. Aduh, hai. Tolak 49. Okay, sama dengan negatif 7. So ni awak dapat berapa? Okay, lepas tu sekejap tu yang awak dapat negatif 28. Okay, tengok betul-betul negatif 28 bahagi dengan negatif 7. Ni, tahu awak dapat T sama dengan 4. Awak rasa boleh ke T awak ni sama dengan 4? Boleh ke T sama dengan 4 je? Takkanlah 4, sini 3, sini 7, sini 4. Okay, yang dimaksudkan T ni dia punya jarak ni tau. Ni. Dia bukan actually betul-betul T sebenarnya. Okay, ni jarak dia ni 4. So awak kena tambahkan lagi 4. Tambahkan lagi 4. So awak akan dapat 7 tambah 4. Sebab awak nak dapatkan T yang sebenar ni. T yang dia ni T2 ni. T2 ni maksudnya jarak dia ni. Jarak dia ni adalah 4. So bila awak tambah 11. Barulah logik. Ini 11 takkanlah 4 kan. Okay. Okay. Kiranya tadi betul yang dia buat tu. Cuma ada satu step tu tertinggal lah. Memang pun kita nak cari T. Tapi T yang kita nak cari ni kita kena tambahkan. Kita kena tambahkan dia ni. Okay. Okay. Lepas tu apa lagi? Apa dah? Susah tau pakai ni. Kena berlatih. Nak mengajar awak ni kena berlatih. Okay, saya ambil, okay, soalan ni nanti kadar perubahan laju. Ni nanti saya post, minta awak buat. Saya masukkan kat dalam link yang tadi tu. Sekejap Apa tu? Ada orang buat Okay, ni soalan tugasan. Pergi dekat soalan tugasan tau. Nanti yang bahagian tugasan tu nanti awak buat Siapa punya kerja ni? Okay. Lepas tu ini kosong. Apa ni? Okay. Lepas tu last sebelum nak habis. Nanti saya nak masuk yang ini. Ini yang kan saya nak masuk yang ni. Ni. Sikit lagi. Berapa 11 orang. Masih ada yang belum live lagi. Okay. Sikit lagi. Okay, ni. Ini graf laju. Okay, ini dia tak bagi tahu laju masa. Tapi nak praktis. Nak cari dia punya luas. Ni nak cari dia punya luas kan. So nak cari luas ni. Okay. Ni bentuk segitiga. Bentuk segitiga. So 1/2 bentuk segitiga kan. Darab. Jarak ni 4. Darab 12. So luas ni nanti awak akan dapat lah 20. Nanti awak dapat lah kan. Okay, lepas tu ini pula. Okay, kita nak cari ni. Ni segi 4 biasa. Tapi awak kena tolakkan ni dulu. Jarak yang ni jangan ambil 10. 10 ni daripada kosong. Awak kena dapatkan ni. Ini 6, ini 12. So 12 darab 6. Okay, ini pula sama jugalah. Tengah. Ini jarak dia ni. Nak ambil jarak ni dulu pun boleh. Darab 12. Ni tinggi. Okay, darab dengan ni. 14 tolak 10. 4. Macam tu. Ni semua kita nak kira luas dia ni. Okay, luas ni pula.
Okay, selain daripada kita guna cara ni kan bentuk trapezium. Okay, bentuk trapezium. So bentuk trapezium ni setengah darab tinggi, ni tinggi 15. Okay, okay 15 ni tinggi. Darab ini campur ni. Ni. Okay, 20 campur berapa? 12. Ni 12. Ini 20. Okay. Ni. Sekejap ni nampak trapezium. Ni bentuk trapezium ni ni formula dia. Saya bagi dekat awak ni. Copy. Masukkan. Awak boleh buka tak? Ada tak sesiapa yang dah buka? Boleh buka tak? Respon. Boleh buka tak link yang saya bagi tu? Boleh ke tak boleh? Alamak, sekejap Masalah. Hang. Okay, sekejap. Ni. Sekejap. Ada yang dah buka tak? Kalau ada masalah bagi tahu Okay, ni nota tau. Ni nota saya bagi kat sini. Lepas tu, okay, kita cuba sikit lagi. Nanti kalau ada masa esok kita online lagi sikit. Kita cuba buat. Okay. Okay, kita cuba. Boleh. Okay, boleh. Ni kata boleh. Okay, so saya akan share awak soalan dalam tu. Boleh buka. Okay, tinggal. Saya bagi awak soalan tu. Awak conteng dalam tu pun boleh. Sebab itu one note tu. Boleh conteng-conteng. Tak apa. Awak tulislah kat situ nama awak dah hantar. Yang lain jangan padam pula. Yang dah hantar. Awak nak tambah sheet pun boleh. Tak kisah. Okay, sikit lagi Okay, ini saya tak nak tentuh. Ini saya tak nak sentuh. Kita dah buat dua ni. Okay, sikit je lagi. Kita buat yang ini. Jarak. Okay, jarak dalam meter yang dilalui dengan laju seragam. Ni, dia nak ini. Jarak dia kan, jarak dia. So, bila dia nak cari jarak, dia nanti A dengan C awak buat sendiri, saya copy paste masuk dekat dalam tu. Okay, so awak kena lukis yang ini, cari jarak dia 9 tolak 4, sini 5, okay, 5 saat. Okay, lepas tu yang ini pula 10 meter per saat. So, dia punya jarak awak akan dapat 10 meter per saat darab 5 saat. So, buanglah saat ni dah hilang lah. Tu yang jadi jarak tu dapat 50 meter. Macam tu. So, laju seragam ni, okay, jarak dia sebanyak 50 meter lah. Dia bergerak dalam keadaan laju seragam. Faham? Okay, sikit lagi. Okay, nanti tengok contoh lagi. Yang berkaitan nanti kalau kita online lagi, awak nak online ke tak ni? Susah tak awak? Hari-hari nak online. Boleh ke hari-hari online? Awak susah tak? Tak jawab pun. Susah Tak apalah. Kalau boleh, boleh lah. Tak boleh, tak apa. Saya boleh. Sikit je. Kalau tak buat nanti awak tak belajar. Sikit-sikit je. Kita belajar sikit-sikit. Okay, sikit lagi. Belum nak habis. Sikit lagi. Okay, ni Ni. Okay, laju lagi. Kita cari jarak dia. Okay, jarak dia dah. Ini awak dah boleh buat. Ini awak dah boleh buat. Okay. Saya post nanti. Sekarang, kita cari tak nampak Ni.
Yang ini dia minta jumlah jarak. Okay, jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 12 saat. Okay, yang ini tau. Okay, last. Okay, last Ini maksudnya awak kena lukis satu-satu. Mula-mula Allah. Dia kena cari nilai U dulu. Alamak, dia kena cari nilai. Tak apalah awak cari nilai U nanti ya. Saya tunjukkan cara dia. Okay, nanti tak boleh lama-lama. Nanti dah lama awak mengantuk. Ni awak kena cari jarak ni. Katakanlah U kan. U kat sini 3. Kat sini 20. Ni bentuk trapezium tau. Okay, tambahkan dengan jarak segi 4 ni. Segi 4 ni pun tak payah segi 4. Awak buat bentuk trapezium je. Nampak tak? Dia bentuk trapezium. So ini dengan ni yang ini. 12 tolak 3. Okay, lepas tu yang ini tinggi dia 20. So awak akan buat macam ni. 1/2 darab dengan 3 darab dengan, ini U ni awak akan dapat tau. U tambah 20. Okay, setengah darab dengan, ini tinggi dia tinggi dia 20. Okay. Lepas tu yang ini awak kena tahulah. Ni 9 kan? 9. Lepas tu yang ini 5. Okay, so 9 tambah 5. Nanti awak dapat jarak dia. Tambah. Okay. Nanti saya bagi awak soalan yang sama masuk kat dalam tu. Awak conteng je kat situ. Lepas tu awak cakap awak yang buat. Terus nanti. Tapi ingat jangan guna pen warna merah. Awak boleh guna apa saja pen. Tulis nama awak. Dengan syarat jangan tulis pen warna merah. Okay. Pen warna merah saya je buat. Orang lain boleh. Awak nak tambah shape pun boleh. Letak nama awak pun boleh. Okay. Nanti soalan yang sama saya masuk kat situ. Awak conteng kat situ. Faham? Lihat. Okay. Saya tak nak lama dah terlebih pula. Saya janji 45 minit ni dah terlebih pula Sorry ambil masa awak. Okay, kita berhenti sampai sini. Nanti insyaAllah kalau ada masa lagi pagi esok ataupun pukul berapa saya confirmkan. Kita jumpa lagi dalam pukul 2 ataupun 2.30 macam tu. Nanti tengoklah kalau rakaman ni berjaya, rakaman ni cantik saya masukkan kat YouTube. Kalau tak cantik saya tak masuk. Macam semalam tak cantik lah rakaman dia tu. Gegar-gegar macam tu. Okay. Okay, itu saja. Minta maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah kalau besok ada masa, kita online lagi. Okay, bye-bye. Suk Yin, terima kasih. Lin Hao, Daji, Jerry, Jaji, Ricky, Zingi, bye. Esok jumpa lagi. Bye. Okay, bye. Bye semua. Bye. Okay, kita jumpa lagi esok.